Hari ini anda bersama saya, Wawa, dan partner saya, Yana. Okey, teruskan menonton. Assalamualaikum Yana. Hai. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Rindu tak nak masuk kelas? Of course. Aku nak tanya sikit ni pasal quiz. Okay. Sebab yang sekarang ni kan yang apa yang kita tahu sebab PKP, ramai orang kena berhenti kerja daripada syarikat tu. Okey, jadi yang aku faham bila berhenti kerja tu, yang tu dikira fired kan? Sebab itu syarikat yang bagi notis pada kita untuk berhenti kerja. Okey, jadi yang aku tahu pasal quit ni kita yang bagi notis berhenti kerja tu pada syarikat tu. Betul. Kiranya paling last sekali pun kiranya notis 24 jam macam tu lah. Dan elok-eloknya kena bagi notis lebih awal lah dekat syarikat tu. Macam 1 bulan ataupun 2 minggu sebelum berhenti kerja. Untuk syarikat tu dapatkan pengganti macam tu lah yang aku tahu. Okey. Lepas tu aku ada baca sikit kiranya perbezaan antara quit dengan fired ni. Fired ni memang syarikat tu lah yang tawarkan dekat kita untuk berhenti kerja, tapi macam quit ni kita dah bersedia untuk berhenti kerja. Kita yang bagi notis tu pada syarikat tu. Jadi aku nak tanya sedikit lah, apa prosedur yang kita perlu buat untuk kita quit daripada sesuatu tempat tu? Okay ya. Sekarang aku nak share. Okay, aku nak kongsi pasal prosedur bagaimana untuk quit dengan cara yang terbaik. Okay, bila seorang hendak berhenti kerja, maka perlu ada step-step yang perlu kita lakukan. Okay, pastikan mempunyai salinan surat perjanjian, surat tawaran yang kita tanda tangani dengan HR. Sekiranya tiada, perlu meminta sendiri salinan itu dari HR. Surat itu penting kerana mempunyai segala details tentang masa waktu kerja, shift, cuti bekerja, annual leave yang diperuntukkan dan gaji yang diberi. Jadi, surat perjanjian itu sangat penting untuk digunakan pada waktu ini. Cara paling mudah bertanya kepada HR tempoh notis berhenti yang perlu anda berikan dan cuba cari penyelesaian antara dua-dua pihak dahulu. Sekiranya pihak yang majikan tidak memberikan sebarang surat semasa anda bekerja dengan mereka, jadi cara untuk berhenti kerja adalah dengan terus berbincang dengan HR sendiri. Okey, kita perlu faham tiada siapa dapat menghalang niat untuk berhenti kerja, tapi hormatilah pihak majikan, berikan notis berhenti dengan waktu yang sesuai. Okey, sekiranya surat tawaran kerja tiada, boleh pergi ke pejabat buruh untuk bertanya dengan pegawai tentang cara terbaik untuk berhenti. Bawa dokumen dan pegawai yang bertugas akan meneliti dokumen ini sebelum menerangkan cara yang terbaik untuk berhenti selaras dengan undang-undang sedia ada. Setiap pekerja selalunya perlu memberikan notis berhenti 1 bulan lebih awal terhadap majikan. Itu adalah antara kandungan dalam akta pekerja sekiranya tidak dinyatakan dalam kontrak anda. Okay. Oh, macam tu. Jadi kiranya kalau aku nak berhenti kerja tu, kalau majikan tak bagi aku kena bincang terus dengan HR lah macam tu. Begitulah nampaknya. Okay. Yang macam aku tahu kan, tahun 2014 dulu, Malaysia pernah mengadakan kempen memboikot Israel secara besar-besaran lah masa tu. Kiranya ni melibatkan lebih ramai pekerja yang berhenti kerja masa tu sebab niat untuk memboikot Israel yang menindas Palestin. Sebagai contoh, syarikat apa yang alami masa tu adalah McDonald's, Starbucks. Okey, di situ kebanyakannya pekerja berhenti kerja secara sukarela untuk memboikot Israel. Macam tu sebab diorang tahu McDonald's dengan Starbucks tu memberi sumbangan kepada Israel. Macam tu lah. Lepas tu yang macam paling terbaru sekarang ni Food Panda tahun lepas lah, bulan 10 tahun lepas. Okey, Food Panda
kiranya sebab Foodpanda tu dia tidak memberi gaji yang sepatutnya kepada rider-rider ni. Jadi rider-rider ni ramai-ramai memboikot Foodpanda dan quit secara beramai-ramai. Dan mereka beralih arah kepada GrabFood sekarang. Macam tu lah, itu yang aku tahu. Tapi sekarang dah okey dah isu tu. Cuma itu yang pernah berlaku lah dekat Malaysia. Jadi apa lagi yang kau tahu? Okey ya, aku nak tambah sikit yang pasal tadi tu kan, yang macam prosedur tu. Pihak syarikat, kalau nak tahu kan, pihak syarikat ni boleh saman kita sekiranya berhenti secara mengejut dengan alasan melanggar kontrak. Selalunya saman berkaitan notis berhenti kerja, pihak majikan boleh claim kembali gaji. Sebagai contoh, sekiranya anda perlu memberi notis berhenti kerja dalam sebulan. Tapi jika kita berhenti kerja dalam 24 jam, maka majikan boleh menuntut 1 bulan gaji daripada kita. Selalunya pihak majikan akan menahan gaji sekiranya tidak memberi notis berhenti yang sesuai. Tetapi kan selalunya majikan tak memandang kes untuk menyaman seseorang pekerja sekiranya gaji yang kita terima kurang daripada 1,500. Ini kerana tidak berbaloi dengan masa yang dicurahkan, kerana pihak majikan perlu melaporkan kepada pejabat buruh kemudian menghantar surat peringatan tuntutan gaji ke rumah. Sekiranya tiada balasan, majikan perlu membawa kes ke pejabat buruh di mana majikan perlu bertemu berbincang. Sekiranya belum selesai, masalah akan dirujuk ke mahkamah perusahaan. Okey, sebelum membuat keputusan untuk quit kan, kita perlulah tinggalkan kesan yang baik, siapkan pengganti, keluar daripada perusahaan dengan baik, lepas tu membuat perancangan pemilihan kerja yang baru. Itulah antara sebelum tu kita mesti ada perancangan. Sebab apa kenapa ada perancangan? Sebab dengan mempunyai kerja yang sudah disahkan, barulah kita macam tak menganggur terlalu lama. Kerja yang baru tu mestilah menjamin masa depan diri dan keluarga. Bukan berhenti kerja dengan alasan malas, tak menyukai majikan atau persekitaran yang baru, tidak minat atau susah. Okay. Tidak ada benda yang senang di dunia, semuanya yang datang dengan usaha. Betul lah tu. Jadi rasanya sampai situ je. Ada apa-apa lagi yang kau tahu tak? Okay, setakat ni yang tu saja aku nak kongsi. Sebab sekarang ni aku ada kerja, aku rasa macam aku kena buat kerja aku dulu. Aku ada kerja lain nak kena buat lepas ni. Jadi sampai situ je lah. Nanti kalau aku ada apa-apa masalah lagi, aku tanya kau Terima kasih Yana. Sama. Okay, terima kasih juga Wawa. Okay, bye. Bye, Assalamualaikum. Salam. Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is. Two left feet, can you show me where the right is? I've been on the low side, I've been on the high side. Assalamualaikum, nama saya Syaril. Sebelum ni saya bekerja sebagai QC di Kilang dan pada 2019 saya tertarik untuk menyertai satu temuduga polis. Bagi saya tak salah lah untuk mencuba dalam bidang tersebut. Lagi satu, dia boleh menjamin masa depan saya dan keluarga. Kepolisian ni adalah satu cita-cita saya pada satu ketika dahulu lah. Dan kini Alhamdulillah saya telah berjaya dan saya sekarang berkhidmat di IPD Taiping, cawangan RCJ, Ronda Cegah Jenayah. So siapa yang memilih untuk berhenti kerja, perlulah membuat keputusan yang tepat dan pastikan kita mempunyai perancangan yang tepat untuk masa hadapan lah. Dan bukan berhenti kerja atas alasan yang tak mudah sabar. Lagi satu, dekat dunia ni mana ada kerja yang senang kan. Siapa yang berhenti kerja tu berhentilah secara baik untuk meninggalkan kesan yang positif lah dengan rakan-rakan sekerja. Saya rasa setakat situ sajalah. Okey, Assalamualaikum.